Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Rasanya kita dah lama tak jumpa dalam segmen Di Luar Padang. Segmen di mana kita cari bekas-bekas player yang namanya dirindui. Orang tanya kat mana dia sekarang. Dan hari ini saya berada di Pokok Sena Kedah di Coffee Time, milik pemain yang kalau sebut nama dia orang teringat berdesuk dia bawa bola. Selalu defender makan asap lah kiranya. Siapa lagi kalau bukan Faizal Abu Bakar. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. So terlebih dahulu sebelum kita mula sembang, sebab dalam Di Luar Padang ni kita sembang karier, macam mana pengalaman kan. Tapi nak tahu juga abang buat apa sekarang ni? Sekarang ni lepas main bola, lepas dah bersara, ada buat bisnes sikit lah. Buat bisnes Coffee Time, car wash ada belakang ni, di sini jugalah. Dan ada juga buat akademi komuniti setempat punya di sini. Akademi bola sepak lah. Maksudnya lepas habis bola tu kira tak duduk diam jugalah. Dah. Okey. Kawas dah berapa lama buka? Kopi dah berapa lama buka? Macam mana sambutan? Ya, mula saya buka bisnes kawas lah. Kawas yang paling utama, yang first saya buka dah maksudnya ni dah 4 tahun lah, maksud 3 tahun lebih lah. Dan hari ni Coffee Time ni baru setahun lebih. Dan akademi saya yang beroperasi lah ni 4 tahun dah kita dah ni, sebelum PKP. Sebelum PKP dan PKP dan kita on balik. Berapa orang student? Kalau ikut borang yang daftar yang kita tu 200 keping. Oi. Tapi kehadiran tu akademi ni dia 50% lah. Dia dari umur apa sampai umur apa? Kita ada buat umur bawah 8 tahun, bawah 12 tahun, bawah 15 tahun. Sekarang tu lah. Ada kita pernah buat untuk dewasa, tapi komitmen untuk dewasa ni dia kurang sikit lah. Alright, so barulah kita boleh masuk dalam cerita bola kan. Okey bang, of course semua orang tahulah abang bermula dengan Negeri Kedah, sebahagian daripada tim double treble. Tapi sebelum mula tu, macam mana debut pertama abang? Abang ingat lagi tak perlawanan yang abang diturunkan pertama kali tu? Apa perasaan dia, macam mana? Perasaan game pertama lah. First game saya ingat tarikh dia? Tarikh tak ingat, tapi saya ingat masa lawan dengan Sabah. Wow. Masa tu zaman Malon ada lagi, Malon, Nelson dan Haging masa tu. Woi, itu biasa. First game saya crossing dekat Malon dan score. Assist. Debut assist. Woi. Masa tu tengah Kedah tengah top lah tu. Dan rezeki saya masa tu pun semua yang player yang ada dekat Kedah tu semua hebat-hebat lah. Macam mana perasaan dia bang dapat? Itu mesti impian kan? Diturunkan pakai baju Kedah, debut tu, dia punya kaki tu menggigil dia, macam mana bang? Gemuruh juga. First game memang agak gemuruh. Abang turun terus line up ke apa? Tak masuk ganti. Masuk dalam minit 70 macam tu. Dan masa tu pun kami dah leading kat 4-0 kot. Masa first masuk tu terkejut juga lah. Tapi masa saya dengar ref kata-kata saya, rezeki hang ni, rezeki hang nak sampai lah. Ref cakap. Oi. Lepas tu coach apa? Coach Azrai. Apa abang ingat sebelum masuk tu, apa dia pesan? Dia tak pesan apa, buat yang terbaik. Macam tu je lah. Sebab saya pernah sembang dengan Coach Azrai. Dia kata antara player-player yang diingat dulu Badu Bakhtiar, mula-mula nak masuk tu dia punya menggigil tu, nervous dia. Abang rasa benda yang sama tak? Ada juga menggigil tu. Tapi masa tu saya pun tak tunjuk sangat lah menggigil tu. Lebih kepada nak guna peluang tu. Lebih nak guna peluang. Tapi sebelum abang jadi player tu, masa budak kan, nak dewasa tu, siapa idola abang sebenarnya? Abang nak jadi macam siapa? Nak jadi pemain bola tu? Siapa yang abang tengok selalu? Masa tu kalau ikutkan saya minat Ronaldo lah masa tu, Brazil lah. Setiap dia score memang saya tengok video dia scoring dia, highlight dia tu. Training saya akan cuba buat. Tapi jadi kadang-kadang jadi. Pasal liga dulu ada akademi, liga tiap minggu banyak gol yang saya tiru, banyak jadi macam dia lah. Tak jadi lah, gol dia tak umpama. Kopi lah. Kalau tempatan siapa abang tengok? Kalau tempatan masa tu striker Akmal Rizal lah. Betul lah, idola Kedah. Kebanyakan player Kedah akan tengok kat Akmal Rizal lah. Dia yang pertama main kat luar semua kan. Alright, boleh tak abang kongsikan apa specialnya tim double treble tu sampai boleh cipta rekod yang baru tahun lepas dipecahkan oleh JDT? Kalau ikut zaman treble tu, yang bagusnya masa tu player ni dia satu hati. Maksud dia, saya baru masa tu, bila duduk dengan abang-abang dia tu, Cepat Long, Syafiq Yasin apa semua, mereka ni memang grup yang satu hati. Tapi kita masa tu muda lah, mereka luku kepala kita je lah.
Itu asam garam lah. Itu asam garam. Tapi seronok. Bila tim harmoni macam tu, kita yang muda naik pun dia akan jadi confident cepat lah. Itu yang berlaku kat Arif Aiman sekarang ni. Sebabkan tim yang harmoni, dia sebagai player muda masuk dalam tim tu akan nampak lagi bagus. Dan dibantu dengan senior-senior yang sentiasa sedia untuk membantu. Siapa yang paling banyak mengajar abang? Kalau singgah abang lah, masa baru-baru tu siapa yang paling banyak tolong? Nak tolong lah. Masa tu nak kata semua dah, tapi kebanyakan baik-baik lah semua masa tu. Senior yang ada masa tu semua yang jenis betul-betul jiwa nak menang. Dan mereka memang yang jenis baik hati lah. Kalau ikutkan Kedah masuk, every game orang dah expect Kedah mesti boleh menang. Sebagai pemain baru bermain dengan pasukan yang sebesar itu, ada rasa macam tekanan tak nak penuhi expectation orang? Pemain muda nak kena sama level pula dengan tim yang dah memang bagus ni. Dia ada rasa juga sebab kita muda dan orang mengharapkan lebih. Apa kita muda ni kalau tak lari, saya pergi sini maki. Jadi masa tu macam dia ada satu push lah, macam kita kena buat yang terbaik. Abang memang dari peringkat awal main posisi wing? Striker, saya mula dengan striker lah, penyerang lah. Lepas penyerang tu dah ada import apa semua, baru dah start main kiri kanan. Tapi kalau tanya selesa tu kat mana? Striker. Alright, apa yang kalau boleh abang rasa, sebab tu abang ada bijah negeri lain kan, apa specialnya Kedah tu bermain di Stadium Darul Aman depan fan Kedah? Apa yang perasaan yang specialnya main kat situ? Kedah ni dia macam tim yang keramat lah. Kedah ni dia satu tim yang keramat. Maksud dia bila orang dengar Kedah Delapan Padi ni, dia dah macam aura tu, dia macam satu aura yang besar. Saya nak gambarkan macam mana, tak memang berbeza lah. Saya keluar pada Kedah, memang lain dia punya situasi, suasana tu lain. Terutama fan lah yang paling terutama fan lah. Terutama fan, betul. So abang dah cerita pasal keluar Kedah tu. Okey, abang ceritakan proses apa yang buatkan abang keluar daripada Kedah dan pasukan mana yang abang pilih dulu masa tu? Ada banyak tawaran ke macam mana untuk abang pilih tu? Saya keluar tahun 2014. Masa tu Kedah agak down sikit lah masa tu. Dan masa tu pun dah start buat rombakan Kedah sendirilah. Dan kita pun masa tu ada juga peluang, masih ada offer dan kita terima offer tu. First saya keluar tim PDRM FC FA. Berapa lama dekat PDRM? Apa kenangan yang ada dekat PDRM yang bang masih tak boleh lupa ke? PDRM pun masa tu tim yang harmoni juga dan seronok jugalah duduk tim tu. Cuma saya sempat duduk dengan PDRM setahun. Lepas PDRM saya pergi Kelantan. Di Kelantan pun setahun juga. Okay. Di Kelantan pun dia sama macam Kedah. Dia punya fan tu lain macam juga. Hardcore Hardcore juga. Dia macam Kedah, Kelantan ni tim yang kata keramat juga lah. Tapi Kelantan masa tu dah stadium dah tukar di Keleping. Ada hilang sikit. Ramai tak boleh terima tu tak? Lepas Kelantan tu saya pergi Negeri Sembilan saya sempat duduk 2 tahun juga. Negeri Sembilan pun Coach Azrai juga kan? Coach Azrai balik ya? Tahun pertama saya duduk dengan Coach K. Devon. Tahun kedua baru Azrai. Negeri Sembilan pun okey. Negeri Sembilan pun dia punya fan pun hardcore juga. Hobeng tu. And menang piala juga kan masa kan? Kita menang piala juga. Dan lepas Negeri Sembilan tu? Negeri Sembilan lah kita duduk di Melaka. Itu yang terakhir? Itu yang terakhir. Okey, ramai yang mungkin tertanya-tanya apa punca sebenarnya abang memutuskan untuk bersara. Kalau ikutkan ramai yang percaya abang boleh main lagi masa tu kan? Apa yang puncanya abang? Saya masa start duduk Melaka tu, saya dapat berita lah mengatakan ayah saya dah dapat sakit kanser usus. Jadi masa tu abang saya pun dia bekerja di KL sebagai cikgu. Dan abang saya yang seorang lagi pun sakit juga dan meninggal pada tahun tu jugalah. Dan saya masa tu dah off season. Maksudnya kami dah sampai last season lah. Dah rehat lah masa sebulan. Kontrak dah tamat pun?
kontrak pun dah tamat. Saya cuti panjang lah masa tu, dan balik di rumah tak fikir langsung pasal bola. Maksud dia ada lah, tak ada sudah lah. Yang penting saya tengok mak ayah macam tu lah. Mak saya pun tak boleh bawa kereta apa semua kan. Dia kata tanggungjawab tu dia main kat kita. Jadi saya pun duduklah tak fikir. Sambil-sambil tu duduk di kampung ni, kawan-kawan pun banyak bagi idea buka akademi, buat tu buat ni. Jadi banyak lebih kepada komuniti sini lah. Bila dah selesa sikit, saya pun fikir duduk je lah sini. Berat tak nak buat keputusan untuk berhenti secara profesional bang? Dia berat juga semua, tapi kalau bila kita fikir mak ayah ni, dia jadi kurang berat lah. Berat ke mereka lagi. Tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Wow. Sebab orang tahu kontrak main bola tu mungkin gaji lebih daripada penjawat-penjawat awam, kerja lain. Tapi abang sanggup korbankan tu, satu yang memang kalau tanya saya pun wow. Dan itulah tahun pertama dia tak struggle. Cuma kita dah main bola dalam 10 tahun lebih. Cuma dia rasa, macam mana cakap nak adapt ke? Nak adapt tu, nak terima kan. 10 tahun dah main bola, lepas tu kita nak buat kerja lain. Itu yang kita pandai pun. Dia tak nak biasa dengan keadaan yang sedia ada di sini tu. Masa setahun 2 tahun. Dan berapa lama abang kira macam nak decide untuk macam mana cari selepas ni nak buat apa, dan abang buka kawas tu, berapa lama masa yang diperlukan untuk adapt tu? Setahun lah. Mana kata duduk setahun tak buat apa lah masa tu. Buat cuma tolong-tolong orang, buat sikit-sikit macam tu lah. Cuma tapi sekarang dah masuk 3-4 tahun dah ni, dan okey sikit dah boleh terima apa semua, dan kena fikir planning ke depan pula lah. Planning ke depan maksud dia kita kena, macam saya yang terbaru ni, saya nak pergi buat lisensi coaching di Kedah jugalah. Mana kita target ke arah tu jugalah. Tapi dalam bidang bola tak elak. Ada masa nak buat decision untuk bersara tu, ada tak abang rujuk siapa-siapa, Coach Azrai ke kawan-kawan yang rapat? Masa tu saya tak rujuk siapa-siapa lah, sebab saya nampak ni tanggungjawab saya. Maksud dia tak tanya dah aku nak bersara ni macam mana je ni. Tak sempat tanya sebab saya nampak itulah mak ayah kita lah. Okey. Berat tu cerita tu. Betul, tapi saya boleh kata saya respect lah kalau betul abang ambil decision tu sebab semata-mata jaga ayah. Itu memang pengorbanan yang luar biasa lah. And kita nak sembang sikit pasal national team lah. Abang pun ada cap juga kan? Bang, cerita bang macam mana kebanggaan dia rasa bila sarung jersey Malaysia pertama kali turun atas padang. Game apa ingat je bang? Bawah kos apa masa tu? Bawah kos Raja Gopal. Okey. Masa tu dengan Oman kot. First game. Tapi saya tak main. Cuma duduk dekat bench lah. Tapi bila rasa pakai baju national tu, dia lain macam sikit lah. Level di sana tu memang yang terbaik lah kita ni. Terasa kedil lah duduk sana tu. Tapi lama-lama okey, tak ada masalah. Tapi rasa sampai sekarang pun sebenarnya ada menyesal juga, sebab saya sempat duduk dengan national 2 tahun ke 3 tahun, lebih kurang lah. Cuma padahal boleh lagi. Cuma ada lah kadang-kadang kita muda tak dengar cakap tu ada juga. Rasa macam pernah salah buat keputusan lah macam tu? Ada. Apa kenangan yang paling tak boleh lupa dengan jersey kebangsaan tu? Kenangan tak boleh lupa banyak saya nak cerita pun. Banyak kenangan dengan kawan-kawan yang seangkatan itu. Dapat bawa nama Malaysia ke luar negara tu, mungkin kadang-kadang lawan tim yang besar dia tak tahu pun siapa Malaysia, pandang rendah. Apa nak nampak tak bila lawan tim lain tu macam pandang rendah Malaysia, macam lebih kurang ke? Kami pernah juga main Piala Asia di Guangzhou tahun 2010 ke 12 tak ingat. Masa tu bawah 23. Kira pergi sana ni kami duduk dalam satu camp tu, macam camp. Memang kedil lah Malaysia ni. Tengok semua duduk dengan Jepun, main dengan Jepun, masa tu main dengan Jepun. Saya tengok kita ni tak pegang bola pun kena bully lah. Masa tu. Tapi masa tu player dah terbaik lah. Cuma dengan Jepun, tapi dengan tim lain kita boleh fight juga. Masa tu lah. Masa tu kita pakai lokal semua. And abang follow tak perkembangan skuad nasional walaupun dah tak main sekarang kan? Contoh Piala Asia baru-baru ni abang follow tak setiap game? Saya follow. Tapi tengok ada baik dia juga. Yang last game saya tengok memang yang terbaik lah dari pemain. Dapat abang Kim Panggon dia dapat bawa perubahan, atau abang lebih melihat dia buat something yang sebelum ni coach-coach lain pernah buat juga? Pendapat abang tentang Kim Panggon? Saya tengok Kim Panggon ni dia berani lah.
Mana kata dia berani bermain attack lah. Maknanya dia tak hirau belakang kita nak kena berbiji pun, dia tak fikir, janji kita ada skor. Saya nampak macam tu lah. Tapi betul cara dia tu. Buat apa kita nak tahan, baik serang je lah. Siapa yang kalau ikut pada abang lah, Piala Asia tu siapa pemain yang abang rasa paling menonjol untuk Malaysia? Pemain terbaik Malaysia lah sepanjang 3 perlawanan tu. Yang 3 perlawanan hari Piala Asia ni lah, saya nampak Faisal Halim lah. Dia punya confident dengan national team tinggi lah. Walaupun dia rendah ya, tapi dia paling kecil je. Tapi dia punya confident tu tinggi. Mungkin abang ada pendapat kalau sekarang kita dah masuk Piala Asia, tapi tak setakat kumpulan je lah. Kita nak regular lepas ni, kalau boleh setiap Piala Asia kita nak masuk dan nak sampai ke stage terusnya pula. Apa yang kita sebagai rakyat Malaysia ataupun tim Malaysia FAM kena buat untuk push tim ni lebih tinggi? Apa pendapat abang? Kena buat lebih lagi lah. Maksud dia mungkin friendly yang international A punya, kita kena banyakkan yang dengan tim yang kelas-kelas lah, saya rasa, supaya kita dapat pengalaman lebih lah. Saya tengok Piala Asia itu pun sebab first game saya rasa kita kurang pengalaman. Bukan pengalaman player tu, pengalaman beraksi dengan tim-tim kuat yang tu kan, kuat dengan liga-liga yang besar. Sebab kalau ikut persiapan tu kan, kita lawan Timor Leste, Solomon Island yang bukan level tinggi kan. Kita pun nak tengok level kita, nak tengok kita punya tahap tu tak boleh ha. Bila sampai level besar kita jadi terkejut. Abang pun sendiri atas padang boleh katakan ada masalah dengan pemain-pemain yang berfizikal ni kan. Biasa apa yang abang fikir kalau tahu yang nak jaga abang tu badan besar? Biasa abang fikir apa? Kalau kita jumpa defense yang besar, kita kena main kaki lah banyak. Tak boleh main lombok lah. Maksud dia kena cari idea lah, bola check in, check out. Kena fikir lah macam mana. Kena banyak main kaki lah sebab kita kecil. Kalau kita main bola atas, sampai Sahilin dia nak kontrol, tak boleh, orang belah dia lah. Tapi dia lincah lah, dia lincah dan dia baik dengan kaki. Itu yang nampak kelebihan dia tu. Okay, kita nak, macam saya just nak trivia dengan abang lah. Nak tanya pengalaman abang tu. Abang just jawab soalan saya ikut apa yang abang ingat lah. Okay, saya ingat abang lah, abang pernah bawah coach Azrai, K. Devon, Raju Gopal. Siapa coach yang pada abang paling sesuai dengan jiwa abang main bola? Yang paling faham abang? Terbaik lah, coach terbaik yang abang pernah duduk, abang rasa? Coach yang mula-mula naikkan saya lah, Coach Azrai. Apa kelebihan Coach Azrai di mata abang? Coach Azrai dia tak cakap banyak. Dia bagi tahu main kat sini, main sini macam ni. Lepas tu dia dalam luar padang dia tak menjerit banyak sangat. Dia kata kita just main, buat yang terbaik lah. Dan dia pun seorang yang baik lah, orang yang cakap lembut semua. And dia ada karakter macam seorang ayah kan? Adakah itu yang membantu player untuk selesa? Ada juga, dia prihatin. Maksud dia macam dia tahu bila kita perlukan perhatian. Dia kurang lah macam tu. Kalau macam ada problem pun dia boleh nampak? Selalunya coach-coach ni memang dia nampak lah sebagai orang tua lah. Kalau kita pergi jalan kaki di padang tu, dia tahu dah kita ada masalah atau tak ada masalah. Okey. Siapa gandingan yang abang rasa paling best lah atas padang? Paling serasi lah? Yang kalau abang pas ke dia tahu nak ambil, abang lari mana, dia lari mana, boleh paling serasi abang pernah main pada abang lah? Serasi di Kedah masa tu Badrul dengan Karim Muhammad lah. Masa tu mereka senior saya dalam 2-3 tahun lah. Dan masa tu mereka pun bayar saya lah, boleh katakan bayar saya lah. Memang boleh sama-sama boleh baca permainan masing-masing? Lebih kurang boleh kata macam tu lah. Apa yang boleh buat jadi macam tu? Sebab sama-sama membesar sama-sama ke apa? Dia mungkin masa tu saya duduk akademi bola sepak Kedah masa tu. Masa tu coach Murti dengan mereka pun duduk di akademi tu juga. Karim Muhammad dulu, lepas tu Karim Muhammad naik main Kedah. Lepas Karim Muhammad Badrul Bahtiar. Last akademi Kedah tu saya lah yang last masa akademi duk ada lagi lah. So sebenarnya DNA sama lah permainan tu. Boleh kata macam tu juga lah. Betul. Okey. Sebagai seorang striker wing yang laju, siapa defend yang saya ingat abang paling abang malas nak jumpa lah, paling leceh lah, paling susah nak lepas lah? Saya ingat abang siapa? Yang paling keras pernah tackle abang ke? Yang saya gerun Khairul Anwar Bahrum lah. Lepas Khairul Anwar Bahrum, Syukwadan. Ni semua bukan setakat tackle, maki-maki tepi telinga boleh maki. Jarang dia cakap elok-elok lah. Player lawan pun dia psycho macam tu lah.
Kalau kita muda dengar maki tepi telinga ni panas lah. Kacau lah, memang kacau lah. Satu kalau dah senior maki ni kita jadi slow lah. Kalau defend sama bayar kita panas lah. Tapi selalunya pernah kena macam tackle yang paling dahsyat dengan player defend tempatannya? Pernah lah, saya pernah kena ankle terkepak lah. Ingat lagi siapa yang buat? Ada player Terengganu tu, player muda tu, pernah muak dia tu. Lapis-lapis saya kot lah. Rehat 6 bulan juga lah. Kalau sepanjang abang tengok daripada abang Kedah sampai habis depan mata abang kalau abang katakan perfect role model bola sepak Malaysia, siapa player yang paling sempurna abang pernah? Memang tak ada yang sempurna, tapi yang terbaik abang pernah tengok depan mata abang sendiri, respect lah siapa? Yang semasa ke? Yang abang pernah main bersama. Syukur Adan. Dia dah, masa saya duduk dengan Melaka 2019, dia dah umur 38 ke 39 Dia masa saya masuk dengan Melaka tu, saya ingat saya nak ikut dia lah, akan buat training. Saya nak lari ni, saya kata lah hati ni, ikut dia lah. Mungkin dia sama kot kan. Masa tu saya baru nak cari fitness. Saya kata ikut dia tak laju sangat. Saya kata ikut orang tua. Tiba-tiba dia yang ke depan. Budak muda ni lari slow, jadi beza lah. Sebenarnya komitmen training mereka tu macam dia, Indra Putra, Amri Yahya, mereka ni komitmen yang baik lah, sebab tu mereka boleh main bola lama. Dan benda-benda komitmen tu di kalangan pemain muda abang nampak ke berbeza dah zaman sekarang punya cara penerimaan latihan? Saya tak pasti. Sekarang dia banyak buat extra dekat TikTok. Jadi tak pasti. Sekarang banyak lebih kepada ke situ lah. Kalau tengok TikTok tu kita kata bagus dia buat lah, tapi tak nampak depan mata lah. Tapi depan mata saya itulah yang senior player yang saya nampak yang kualiti tu lah. Gol terbaik yang abang pernah jaringkan seingat abang? Gol terbaik yang saya pernah buat jaringan di Kedah lah. Lawan? Ada beberapa gol lah dengan. Cuba gambarkan gol tu balik bang, macam mana? Shooting di jarak jauh lah. Okay, sekarang macam abang cakap tadi dah mula ke jurulatihan, nak ambil CJ semua kan. So macam mana abang tengok setakat abang dah bawa tim komuniti ni, akademi, jiwa kejurulatihan tu memang serasi tak dengan Faizal Abu Bakar? Sejak saya buat akademi ni memang minat tu jadi ke arah tu lah. Kita pun dah buat lama 2-3 tahun, mestilah kita rasa macam nak upgrade diri kita untuk ke level yang lebih tinggi lah. Memang kita buat ni, kita tak naklah duduk setempat di akademi macam komuniti ni. Kita buka peluang lagi untuk upgrade ke ni. Dan kita ada juga akademi kita bantu juga coach-coach yang nak buat lesen, dan kita support juga. Setiap coach tu dia mesti ada falsafah dia, bola sepak, filosofi dia kan. Faizal Abu Bakar ni ke arahnya macam mana approach untuk melatih orang tu? Abang biasanya gunakan pendekatan yang macam mana? Pendekatan yang masuk dari segi padang ke, dalam padang ke? Dalam padang permainan mungkin abang lebih nak kepada yang pada workload, player yang banyak berlari ataupun intelligent. Zaman sekarang ni memang kena ikut peredaran dia punya peredaran semasa lah. Kalau ikut semasa ni dia lebih kepada era moden. Era moden ni lebih kepada fast football lah. Dan memang kita kena ikut cara tu, sebab satu dunia yang buat permainan yang macam tu. Kalau kita nak ikut cara lama macam main lomba pun tak boleh. Semua yang belajar pergi kursus tadi semua ikut itulah, ikut fast modern football punya. Jadi kita pun memang terpaksa kena ikut lah. Apa cabaran paling besar melatih pemain akademi ni? Of course rasanya kesabaran tu kena lebih kot. Macam mana? Lebih tu umur bawah 10 tahun lah yang dia punya tahap kesabaran kena tinggi sikit. Tapi seronok. Apa feedback ibu bapa yang pernah hantar anak dekat abang so far? Ibu bapa setakat lah alhamdulillah depa okey lah. Kadang-kadang ada yang hantar lebih kepada nak bersosial. Nak elakkan anak dia main phone saja. Macam saya tak fokus kepada macam
satu tim dan kita hanya pergi buat tournament, pergi bawa tournament. Bukan kejar result ya. Dan kita ada buat latihan jenis tiap-tiap minggu dan kita banyakkan program. Maksud dia bila mereka dah sampai satu tahun umur 17 ke atas, mereka dah pandai bawa diri. Kita lebih pada tu lah. Kalau kita fikir nak bawa pergi lawan, tiap-tiap minggu bawa pergi lawan, satu belum sampai masa mereka nak ya. Dan mereka tak bersedia lagi dalam umur mereka bawah 12, bawah 15 boleh lah juga. Cuma kita fokus lebih kepada tu lah, lebih pada bersosial dan pengetahuan mereka lah, pendedahan untuk mereka. Okay, last sekali nak tanya Faizal Abu Bakar, apakah cita-cita terbesar dalam bola sepak mungkin dari bidang kejurulatihan ni? Apa yang dibayangkan satu hari nanti? Kalau dah ikut bidang ni memang nak pergi ke jurulatih tahap tinggi lah. Laluan dia dah lah. Squad Liga Super lah kalau boleh macam tu lah. Agak-agak berapa tahun kayaknya nak kejar tu? Ada simpan matlamat tak? Tengok loh CJ saya ni, kalau dapat dah ada CJ, ada tim, mungkin boleh upgrade ke B dan ke A lah. Memang nak cepat lah kalau boleh, nak terus lah, tak nak toleh belakang lagi lah. Tak nak toleh lah, memang ke arah bidang ni lah kot. Okey bang, sebelum kita tamatkan kita punya sesi, saya bagi peluang abang bagi tahu kat mana kedai, kat mana bengkel and akademi kalau ada orang nak join macam mana. Okey, saya beritahu kedai dulu lah. Di sini kita ada buat kedai coffee time, kita ada jual blend, jenis blend, dan kita ada buat car wash, detailing. Kalau nak polish apa boleh. Kita bertempat di Pokok Senar Kedah. Kalau nak main Pokok Senar, daripada Alor-Start straight cari Pizza Hut ataupun nanti ambil nombor saya. Dan kita ada buat akademi bola sepak FAB di Pokok Senar juga, Taman Bandar Baru 2, Padang Taman Bandar Baru 2. Tu terima penyertaan lagi tak? Kita sentiasa menerima penyertaan. Macam mana caranya? Pergi kat Facebook abang boleh? Pergi ke Facebook Kelab Bola Sepak FAB, boleh mesej di situ dan boleh berurusan lah dengan saya sendiri pun boleh, ataupun dengan kerani nak terus main ke Padang sini pun boleh. Ada apa-apa syarat ke? Nak kena handsome macam abang ke? Syarat mesti kena ada minat lah. Satu, minat dan kemahuan. Saya rasa yang kemahuan dululah untuk budak-budak umur 10 ni. Macam tu dululah. Saya lebih kepada menarik minat dululah. Okay, so kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Faizal Abu Bakar kerana sudi menyambut kedatangan kami. Dari KL datang Kedah semata-mata nak jumpa player yang saya sebenarnya teringin nak jumpa lama dah. Dulu tengok kat TV kan, lajunya lah dia ni. Dapat juga jumpa depan-depan. So kita doakan semua perancangan Faizal, bisnes semua pun akan berjalan lancar dan dipermudahkan. Semoga berjaya capai tahap tertinggi di Faizal. Saya ada hadiah. Alamak. Ni masa saya bawa jadi admin Pelamah Jaraja Kedah. Wow. Dia ada lebih ni, ambil lah. Maflar. Dan dia ambil satu ni. So terima kasih Faizal Abu Bakar. Jumpa lagi. Alright. Untuk konten-konten seterusnya support Harimau Malaya. Share, like dan subscribe YouTube channel kami. Okay. Assalamualaikum. Bye bye.